Kita selawatnya Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala. Maaf, saya cerita dulu. Saya tak mau ambil contoh-contoh yang mungkin dekat dengan kita sebab takut mungkin ada tersalah cakap. Saya ambil contoh jauh tapi tuan-tuan boleh kait dengan kehidupan kita. Contoh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dia adalah orang yang sambut Rasulullah lahir. Nah ni bagi kita yang mana semua orang suka buat majlis maulid, macam saya suka majlis maulid dan sebagainya, kita akan buat majlis maulid Nabi, kita sambut kelahiran Rasulullah, kita baca qasidah, baca selawat, itu bagus, saya tak nafi yang tu boleh masuk syurga, betul. Tapi jangan lupa orang macam ni. Tuan-tuan tahu kalau saya boleh cerita tentang Abu Lahab, dia macam ni. Abu Lahab, saya sampai pukul berapa ya? Sebab saya sebelum mai, kawan saya yang jaga jadual saya, dia kata, Ustaz, ini angkasa orang yang kuat bekerja. Dia pesan kat saya, betul? Dia pesan dia. Dia kata, Ustaz, jadi mereka boleh start, mereka akan start pukul 11 tepat, mereka akan habis pukul 12. Lepas tu mereka nak kena pergi makan, naklah mereka tak mau ganggu waktu tu. So Ustaz make sure. Betul lah, tak percaya tanya kawan saya, Fazri. Betul. Lepas tu saya nak tanya tuan-tuan, saya sampai pukul apa, saya takut ni. Macam lama pula. Betul ni. Lain macam betul. Sikit lagi lah sikit lagi. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Abu Lahab, dia dengan bapa Nabi kita nama Abdullah, adik-beradik. Okey, Abu Lahab dengan Abdullah adik-beradik. Menjadi kebiasaan dalam keluarga kita, ada abang atau kakak atau adik kita yang dia ni macam dalam keluarga tu, dia ni macam dia baik sangat dan orang semua sayang dekat dia. Bila dia nak dapat anak, semua orang looking forward nak tengok anak dia. Macam tu juga dengan Abdullah. Abdullah satu orang yang cantik rupa parasnya, kahwin pula dengan Siti Aminah yang lawa, dalam keadaan dua-dua ni orang Quraisy sayang daripada dua-dua. Maknanya kalau sebut Abdullah ni tak pernah ada orang cakap benda buruk pasal dia. Cakap je Aminah, tak pernah ada orang cakap buruk pasal dia. Baik sangat. Jadi bila dia remaja yang baik, orang dewasa yang baik, bila kahwin pula dia kata, oh cantiknya pasangan ni, jadi semua looking forward nak tengok anak mereka. Samalah juga dalam keluarga kita. Jadi bila orang teringin nak tengok anak Abdullah dengan Aminah ni, Abdullah pun wafat. Bila Abdullah wafat, semua orang nak macam nak tolong jaga, sayang dekat anak ni. Termasuklah Abu Lahab. Maka dalam waktu dekat-dekat pagi, lebih kurang dalam pukul 3-4 pagi nak dekat subuh tu, maka Siti Aminah melahirkanlah baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So masa Rasulullah lahir tu, Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, ada dalam waktu kelahiran tu. Dia tengok Rasulullah lahir cantik, lupa paras, comel semua. Dia lari balik ke rumah tuan dia Abu Lahab. Dia bagi tahu dekat Abu Lahab. Dia kata, wahai Abu Lahab, tuan dah dapat anak saudara. Dengar berita itu Abu Lahab ni, yang kita tahu hujung hayat dia macam mana. Kita tahu. Tapi di awal hayat dia yang hamba kat Suwaibah. Suwaibah, hari ni tak ada berita gembira yang aku dengar, melainkan yang ni yang paling aku seronok dengar. Aminah lahir, maknanya adik ipar dia lahir anak, dia seronok. Maka dia kata, aku tak boleh buat apa dekat hang sebab hang bagi aku berita gembira. Aku merdekakan hang. Suwaibah ni, dia dibeli oleh Abu Lahab dengan harga 30,000 satu riwayat, 80,000 satu riwayat lain. 80,000 dinar. Tahu-tahu nak suruh jadi khodam yang baik, merdekakan 80,000 macam tu sahaja. Macam tu saja dia lagu. Aku merdekakan kamu Suwaibah. Maka Suwaibah seronok. Dia kata, Suwaibah, pergi ambil Muhammad, aku nak tengok dia. Pergi ambil anak Aminah, aku nak tengok dia.
Suwaibah bawa, sebab kena ingat lepas itu Suwaibah yang susukan Rasulullah, dia ibu susu Rasulullah yang first sebelum Halimatun Sa'diyah. Suwaibah bawa Rasulullah pergi bertemu dengan Abu Lahab. Apa Abu Lahab buat dekat dia? Abu Lahab pegang Nabi, bawa pergi depan Kaabah, dia junjung Rasulullah atas tu, dia pusing Kaabah sambil dia kata apa? Apa kata dia? Dia kata, hadza ibni wa hadza fakhri. Ini anak aku, dia adalah kebanggaan aku. Itu Abu Lahab. Nampak? Pusing Kaabah berapa kali sambil kita guna istilah orang tua-tua, sambil duk zikir benda tadi tu, ni anak aku, ni kebanggaan aku, ni anak aku, ni kebanggaan aku. Pusing Kaabah berapa kali tuan-tuan? 7 kali. Dijunjung Nabi macam tu, bawa, ini anak aku, ini kebanggaan aku, ini anak aku. Dia tak kata anak saudara, dia tak kata. Tapi bila Rasulullah besar, lepas tu bagi balik kat Suwaibah, bagi tahu dekat khadam dia yang lain, tolong cari 17 ekor unta sembelih. Kita buat maulid, unta pun kita tak sembelih. Makna apa? Abu Lahab lagi ra'i Rasulullah daripada kita. Tapi Islam dia bukan nak ra'i itu sahaja. Dia nak kita terima dan junjung apa yang Rasulullah bawa. Kalau tidak, hujung ayat kita tak clear. Macam Abu Lahab, di hujung ayat dia, dialah yang maki Rasulullah, dialah yang guna perkataan yang paling kesat yang orang guna atas Rasulullah, tabaka. Maksudnya kalau bahasa kita kira pi mampuih ya. Dia kata lagu tu kat Rasulullah. Sebab tu Allah balas balik, Allah kata tabat yada. Mana ada kalimah tabat dalam Quran melainkan situ je. Sebab dia kata tabaka ya Muhammad, maknanya pi mampu hang jenis macam tu. Allah balas balik tabat yada abi lahab wa tab, 2 kali tabat untuk dia. Maknanya pi mampu Abu Lahab memang mampu dengan aku, kata Allah Taala. Itu bahasa dia. Sebab apa? Sebab dia lawan Rasulullah, hujung ayat dia tak clear. Jadi sama macam kita. Kita tak mau kita ni sambut ma'al hijrah, sambut maulid Nabi, nuzul Quran, tapi dalam masa yang sama kita tak junjung, tak bawa apa yang Rasulullah bawa dalam keluarga, dalam company, dalam masyarakat, dalam apa lagi, dalam kehidupan kita sendiri sebagai individu. Tak boleh, bahaya. Sebab ada orang yang meninggal macam ni. Boleh faham maksud saya? Ni 2. Yang ketiga, allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Orang yang menyebutkan Tuhan aku Allah dan dia terus menjunjung apa yang Allah suruh dia buat. Ini kita doa kita masuk dalam golongan ni. Amin ya rabbal alamin.